yang sama, ujian Allah terhadap COVID-19 ini akan memberikan kesan yang begitu signifikan terhadap ekonomi. Saya kira kalau kata YB Khalid Samad berada dalam kabinet pun akan pedih. Di US dan di UK belum lagi sampai kepada peak COVID-19 ini. Dan kita sudah pun berada pada 1,500 mata di bursa saham. Sekarang dah 1,400. Beberapa airline di peringkat nasional telah pun memberikan cuti tanpa gaji. Ada yang sebahagiannya memotong gaji. Dan kesan ini adalah kesan rantaian yang akan kena pada semua daripada sistem kenegaraan kita. Dan kita nak tengok dan ingat, daripada yang memberikan justifikasi mentabrirkan kerajaan pintu belakang ini, daripada 1MDB untuk membayar bunga sahaja pada beberapa tahun ini mencecah pada 9 bilion, betul? Dan kita akan mula membayar prinsipal pada setahun dua akan datang. Terpaksa untuk membuat sekali lagi berpuluh kali mungkin hutang-hutang dan mencetak hutang-hutang baru. Pilihan apa? Rakyat ini untuk sebuah kerajaan tidak mempunyai duit sendiri. Hasil kerajaan adalah dengan mencukai rakyat, dengan memindahkan semua bebanan ini kepada Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan itu dimiliki oleh kita kerana kita yang membayar cukai. Untuk mempunyai lebihan daripada duit negara, perlu mencukai lebih banyak kepada negara. Maka usaha dalam jangka masa setahun kepada 2 tahun ini, ataupun paling tepat 22 bulan, kita cuba. Tetapi sekali lagi masalahnya adalah bagaimana perkara ini gagal untuk disebarluaskan kepada luar bandar. Ingat, walaupun kita ni di peringkat sama ada Negeri Sembilan ke Selangor, Kuala Lumpur, kita kawasan urban dan semi-urban, kawasan bandar dan luar bandar ataupun separuh bandar ini nampak kurang signifikan terhadap RTM. Percayalah, di luar bandar yang majoriti Melayu Islam itu masih lagi bergantung harap terhadap RTM. Masalahnya dahulu, kalau masa zaman Ahmad Maslan menjadi menteri ataupun timbalan menteri kewangan, seminggu sebelum daripada pembentangan bajet, muka dia lah sampai kita muak. Tapi apabila kita gagal untuk brainwash rakyat, menyampaikan apa yang kita nak buat itu pada setiap malam, dan itu menjadi tanda tanya kita. Orang kata TV3 ke bagaimana? TV3 adalah swasta. Kita gagal menggunakan. Yang ini yang saya katakan adanya perkara-perkara yang perlu dimuhasabah oleh kita. Kita gagal menampilkan kebaikan kita. Dan kita juga gagal untuk bertindak terhadap fake news ini. Saya selalu kata dalam forum-forum terbuka ataupun tertutup, battle di media sosial ini, kalau kita ada suatu fake news, kita menjawab tunggulah KSU untuk benarkan kenyataan itu, tunggulah kepada KP nak cakap macam tu. Habis 24 jam, habis 48 jam. Lambat 2 jam, kalau tanya pada saya, lambat 2 jam, benda itu dah dianggap sebagai fakta bagi netizen. Dan dia akan mula main dan main dan main. Maka pada hari ini, kegagalan kita juga untuk menjawab di pihak sebelah sana. Menggunakan tak apalah, datang daripada pintu belakang, orang buka, datang tepuk atas atap masuk. Orang agama cakap tu. Bukankah dia membaca dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Quran mengajarkan benda itu. Bukanlah perkara yang baik engkau datang daripada pintu belakang, walakinnal birra man ittaqa, tetapi yang berlaku kebajikan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, arahan Quran. Datangilah rumah itu daripada pintunya. Dan dalil ini selalu digunakan oleh mereka. Dan yang ini perlu kepada Pakatan Harapan dan juga kepada Parti Amanah, saya memberikan nasihat untuk bertempur dengan mereka daripada segi kesarjanaan.
Saya sebenarnya syukurlah timbalan Presiden PAS tak menjadi Menteri Agama. Dalam isu tentang hadis yang dia bacakan dalam Dewan Rakyat tahun lepas, larangan terhadap mengisytihar harta, dia menggunakan hadis. Saya menjawab semula, kita tunjukkan daripada kutubul hadis, al-kutub al-hadithiyah, kitab-kitab hadis yang menunjukkan apa yang dicakap itu tertolak hadis yang tidak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita asak lagi, dia pergi menjawab, dijengka. Dia kata semua dalam kutubus sittah itu sahih. Mai mana hang belajar benda ni? Dia fail. Tapi duduk dalam majlis syura yang boleh tafsir, tabdi', bahkan takfir orang lain. Sebab itu kena orang yang benar-benar menguasai kesarjanaan Islam. Setiap daripada apa yang diterjemahkan oleh mereka tidak daripada kitab, sama ada Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, daripada buku-buku Al-Juwaini, tengok balik, pastikan adakah terjemahan kitab Arab itu betul. Sebab kita menjumpai yang sebaliknya. Maka apabila nak disebutkan mereka suka untuk layul a'naq, kata Arab. Layul a'naq, dia tarik leher ikut mana dalil yang dia nak. Dan saya juga insya-Allah tidak ada bermasalah sekiranya mereka ingin gunakan TV Hijrah ke apa. Saya yakin daripada Pakatan Harapan dan Asatizah perlu untuk benar-benar menguasai benda ini, tampil secara terbuka, secara live dengan pimpinan-pimpinan kerajaan pintu belakang ini, untuk pergi dan juga bertempur secara akademik. Kita akan tengok. Dahulu mereka tak berani. Bila dipanggil sampai pada 16-20 orang pimpinan PAS ketika itu, saya menawarkan diri dan beberapa orang lain menawarkan diri, tak berani. Sekarang awak kerajaan, kita nak datang dan nak tengok adakah anda berani untuk tampil. Dan dahulu PAS jugalah yang mengutuk kejatuhan kudeta kerajaan Dr. Muhammad Mursi rahimahullahu ta'ala. Dan ingat, ketika mana Dr. Muhammad Mursi dijatuhkan dengan kejam dan mati tanpa bantuan perubatan di dalam penjara tentera di Mesir, di belakang dia ada tokoh-tokoh ulama dunia. Bukan sekadar mufti ya. Ini mufti dunia juga, anak muridnya beribu di seluruh dunia. Profesor Dr. Muhammad Ali Jum'ah. Semua daripada kita dengar bagaimana dia berdiri di hadapan Sisi. Dia kata, idrib bil milyar, bunuh semua yang ada di atas jalan lu. Rasul memberikan sokongan terhadap anda. Itu dia. Hari ini anda menghalalkan. Tahun 2010 kerajaan PAS Perak yang diketuai oleh PAS ketika itu sampai berbakul-bakul makilah, doa laknat lagi, mengaminkan doa Tok Guru Ni Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Hari ini anda melakukan perkara yang sama. Dan ingatan saya bagaimana keadaan transisi bagi sebuah negara tak mudah. Dr. Muhammad Mursi jatuh disebabkan perkara yang sama, fake news. Ketika itu saya menyambung pelajaran di UK. Sebahagian di kalangan kawan-kawan yang asal daripada Mesir, dia terbeli, yang itu belajar dan bekerja di UK tu, kira intelektual lah juga. Dia kata Dr. Muhammad Mursi pergi jual negara kepada Palestin, negara teruk. Tuan-tuan, kalau dengan YMDB kita rasakan bahawa hutang ini cukup teruk, Mesir mempunyai hutang yang berpuluh kali ganda lebih teruk. Tenteranya tidak dibiayai oleh negara. Macam mana untuk dapat tentera mereka cukup ramai dan ia dibiayai oleh US di Mesir? Maka nak katakan negara itu tak boleh self-sustain dan mengambil 30 tahun di bawah Husni Mubarak, sebelum dari itu Anwar Sadat, Jamal Abdul Nasir, semua ini rosak negaranya. Kita dapat 22 bulan, Dr. Muhammad Mursi tak dapat 22 bulan. Jatuh, tembak begitu sahaja di Maidan Tahrir. Kalau dahulu kita tak bersetuju, tiba-tiba kita halalkan pada hari ini.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, terutama anak muda yang ada di hadapan saya, menjadi lidah untuk bertempur di bawah dengan fakta. Untuk sekadar buat program macam ni, ini pun orang duk marah. Dekat saya punya Facebook, dia kata patutnya jangan buat ni, sebab COVID-19 kena elakkan daripada pertemuan. Maka apabila kita sebutkan perkara ini untuk orang faham, tuan-tuan dan puan-puan perlu faham perkara ini untuk bercakap dengan manusia yang bawah. Kami tak boleh untuk bertemu dengan semua orang. Saya berada pada posisi yang sangat mencabar untuk menjawab, tak kala parti saya berada pada pertengahan. Isu tentang Melayu Islam, sepanjang pemerintahan Pakatan Harapan, saya katakan bahawa isu Melayu Islam akan menjadi isu sentral yang perlu untuk kita hayati dan juga berhati-hati membawanya. Kita mungkin benar apa yang kita maksudkan, tetapi dalam waktu yang sama pengolahan ayat, bagaimana untuk bercakap, bagaimana untuk diberikan penjelasan, sorry to say, kita gagal. Kita gagal. Tami ekonomi, bagaimana saya bercakap kepada yang di peringkat pusat dan di peringkat negeri, zakat adalah sangat instrumental. Sangat instrumental untuk menyelesaikan masalah di bawah. Maka orang Melayu Islam akan melihat bahawa zakat ini sekurang-kurangnya diuruskan oleh orang yang jujur, kami merasainya. Kerana nak pergi kepada MOF, panjang cerita. Nak kena kelulusan itu, nak kena kelulusan ini. Tapi zakat mudah. Bagaimana zakat boleh untuk membantu orang-orang asnaf? Tiba-tiba daripada parti yang mana ianya berlaku tidak pun berjiwa Melayu dan Islam, tiba-tiba nak cakap tentang Melayu dan Islam. Orang bercakap tentang saudara Adib rahimahullah ta'ala yang terbunuh. Kadang-kadang saya tengok kepada Perikatan Nasional ini, ialah kalau konotasi munafik ini adalah sangat dalam agama, kepura-puraan yang sangat teruk. Menteri yang menjaga kementerian saudara Adib itu dalam awak juga. Menteri yang sepatutnya bertanggungjawab mengarahkan untuk siasat, mengarahkan untuk buat tangkapan, mempercepatkan tangkapan itu Perdana Menteri awak sekarang. Kalau jujur untuk mempertahankan Melayu dan Islam, reject dua ni dulu. Selama 22 bulan awak buat apa? Benar, semua daripada kita tahu di mana-mana parti akan ada terbelah dua. Ada yang sebahagiannya far right, ada yang ingin mengambil jalan tengah, termasuk daripada DAP. Kita tahu. Sekurang-kurangnya dalam DAP itu, kalau katakan bingit dan bising, saya juga memberikan ketidaksetujuan sebahagian pandangan-pandangan itu. Saya tahu. Saya melawan, saya menyatakan dengan terbuka, sebab yang sana juga menyatakan dengan terbuka. Persoalan saya, yang pergi ke sebelah sana tu, di mana suara anda ketika mana dalam kerajaan? Di mana yang bercakap tentang rizab tanah Melayu, tentang equity orang Melayu, tentang orang Islam, di mana anda? Kalau anda kata kami ini nak bertahan selama 22 bulan, anda berada dalam kabinet dan menteri-menteri kanan lagi tu, apa yang anda buat? Jadi keseluruhan daripadanya ini hanyalah wayang. Tak kala saya mengambil pendirian, sebahagian yang mungkin membaca pendirian saya daripada masa kepada semasa, satu pendirian yang sama sekali berbeza. Dan kemudian ada orang yang telefon, ada orang kawan-kawan, sahabat-sahabat kata, Ustaz, letak tepi politik, kita utamakan Melayu dan juga Islam, bangsa dan juga agama. Saya kata, kalau saya betul-betul nak berpolitik, saya takkan ambil kepada posisi ini. Yang ni takkan dapat keuntungan apa? Kurang-kurang ada lantikan sana sini ni. Sebab di kalangan mereka pun bukan ada bakat banyak sangat pun. Ada orang daripada parti saya, sepanjang tu sebelum angkat sumpah Tan Sri Mahyudin, bersama dengan Tun. Lepas angkat sumpah sembang 2 jam, dapat timbalan menteri. Bayangkan.
Ini bukan sahaja kerana demokrasi. Tuan-tuan, kita ini mengambil sistem Westminster system daripada UK. Topik umum penulisan PhD saya tentang political science, science politik. Melihat daripada banyak keadaan, membaca, meneliti. Sebelum daripada pilihan raya umum UK pada bulan 11 yang lalu, kerajaan konservatif di bawah Boris Johnson selepas Theresa May meletakkan jawatan, mereka tidak mempunyai majoriti sokongan di dalam House of Commons. Sebab itu semua perjanjian-perjanjian yang ada berkaitan dengan Brexit, setelah bawa balik daripada Brussels, bawa ke House of Commons, dibentangkan tak pernah menang. Bermaksud kerajaan konservatif tidak mempunyai majoriti di dalam Dewan Rakyat mereka ataupun House of Commons. Apa yang berlaku? Mereka tetap menjadi kerajaan dan tidak ada lompat-melompat. Orang bukan Islam di sana lebih berintegriti dan bermoral daripada kita. Apabila orang tanya kenapa tak pergi, saya kata, kenapa kita perlu khianat? Saya awal 30-an, InsyaAllah dalam hayat politik ke dalam hayat hidup, kita doa pada Allah panjangkan hayat kita. Kepada anak-anak muda yang ada di sini, yang sebaya dan juga seangkatan dengan saya, kita nak jadikan negara ini apa? Apa yang kita mahu jadikan untuk negara? Tikam menikam, tidak menjadi orang yang berpegang kepada janji. Termasuk saya beritahu kepada parti saya sendiri secara terbuka. Saya ingat dalam beberapa video, potongan video saya sebutkan juga, tak ada masalah nak keluar Pakatan Harapan. Tak ada masalah. Panggil EGM parti, dapatkan mandat, bagi tahu pada Majlis Presiden, keluar. Ataupun table dalam Majlis Presiden, nak keluar pada Pakatan Harapan, buat. Kenapa menjadi begitu bacol dan takut untuk berbuat sesuatu yang ada maruah? Buat secara terbuka. Sama ada awak masuk pintu, buat pintu belakang, buat pintu depan, at the end of the day, awak nak keluar juga kan? Kenapa perlu memilih jalan yang tidak bermaruah? Kerana di sana ada sesuatu yang cukup mencurigakan. Sampai pada hari ini kita bertanya, apa perjanjian antara Tan Sri Mahyudin dan juga UMNO dan Mufakat Nasional? Tunjukkan pada kami. Yang bertulis kata nak teruskan semua pendakwaan, tidak akan ada sebarang campur tangan politik dalam pendakwaan ini. Bagi tahu ada ataupun tidak? Tak ada. Daripada pagi tadi, pengganti kepada Wabi Khalid Zaman, Anwar Musa kan, menyatakan bahawa dia secara indirectly menyatakan bahawa, mengakui bahawa kerajaan inilah kerajaan pintu belakang. Dia sebut untuk memberikan ruang kerajaan pintu hadapan itu dapat dibentuk. Bermaksud apa? Engkau mengakui bahawa kerajaan pintu belakang. Taksat tadi Azalina Osman Said mengkritik tentang komposisi kabinet kerana parti dia, iaitu UMNO, tidak mendapat posisi-posisi yang sangat kanan. InsyaAllah tanpa gangguan kita Pakatan Harapan, tanpa gangguan 18 hari bulan Mei, mereka akan tersungkur insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Pengkhianatan daripada dalam. Sebab itu kita sebagai Muslim, setelah kita lakukan semua usaha, muhasabah perlu dilakukan. Kita bermunajat, tahajud kita kepada Allah Azza wa Jalla supaya semua ini dihentikan dengan izin Allah Ta'ala. Keadaan pada hari ini kita tak pernah sangka, tetapi ia terjadi. Boleh jadi untuk ianya berakhir dengan penghinaan juga tak kala diambil secara tidak jujur. Ingat, kepada pimpinan-pimpinan yang ada itu, yang kononnya bercakap tentang Melayu Islam, yang dahulu katanya haram isytihar harta, hari ini nak isytihar harta pula kononnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Jangan kamu sangka Allah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok zalim. Innama yuakhiruhum, tak kala mana Allah mengakhirkan, melewatkan azab untuk mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, pada hari yang mana mata mereka akan terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, pandangan mata dan kepala mereka tertunduk ketika itu. Wa af'idatuhum hawa, jiwa dan hati mereka kosong. Dan bagi mereka yang dahulu mendapat tempat yang hebat dalam kabinet, tiba-tiba mengkhianati perkara ini. Bagi saya tak ada masalah kalau katakan tak puas hati dengan DAP, tak puas hati dengan amanah, bagi tahu secara berhadapan, keluar secara terhormat. Apa masalah? Kenapa perlu lakukan belakang? Anda khianat janji, Anda khianat terhadap amanah. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata baginda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi laqad harrama Allahu lahu al-jannah." Mana-mana hamba Allah Azza wa Jalla yang diberikan amanah untuk mentadbir rakyatnya, dia mati pada hari dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, Allah mengharamkan bagi mereka itu syurga. Sebab itu ingat, tak kalau orang tanya, saya kata saya tak mau mati dikenang sebagai pengkhianat. Dan juga saya tak mau bangkit pada waktu pagi subuh untuk salat dan melihat pada cermin kepada muka sendiri yang mana kita tahu hakikat diri kita. Menipu orang lain mungkin mudah berbanding menipu diri kita sendiri. Kalau kita anak-anak muda membenarkan teman-teman dan rakan-rakan kita merasakan tidak ada apa-apa makna terhadap perkhidmatan ini, kita hanya menjadi mata rantai kepada kejahatan dalam politik. Kita bising, politik itu kotor, politik itu ini, politik itu macam-macam. Tak kala kita bising, kitalah yang membenarkan, mengiyakan perkara itu terus terjadi. Maka kalau kita benar-benar ingin memperbaiki islah negara ini, kalau perkara itu salah, katakan salah. Ini bukan masa untuk senyap sahaja, tetapi perlu untuk berpendirian bahawa untuk segala yang salah itu perlu untuk dizahirkan bahawa yang salah, kerana ianya akan memberikan kesan kepada diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni lah soalan yang sangat sensitif lah. Pertama, kita ada berkaitan dengan isu keistanaan istana, dan ada beberapa isu berkaitan dengan akademik lah. Bagaimana secara umum, bagaimana amalan itu hakikatnya daripada peringkat awal pun ada beberapa perbincangan akademik. Adakah royalties perlu untuk menilai sedetail itu dalam pemilihan, ketika mana pemilihan PM pada 10 Mei 2018, adakah serumit itu? Adakah serumit itu sehingga terpaksa panggil dan begitu konar sana sini? Namun daripada segi sentimennya, daripada segi amalannya, keputusan itu keputusan yang muktamad. Kita cuba untuk bawa beberapa kali, terutamanya dalam kes Perak, dan secara prinsipnya orang undang-undang beritahu benda itu hampir mustahil lah untuk menang dan merubah keadaan tersebut. Dan bolehlah panjang tentang akademik, bahkan tentang undang-undangnya lebih panjang. Dan amalan di UK juga adalah perkara yang berbeza. Sebenarnya UK ni akan lebih terbuka berkaitan hubungan antara eksekutif dan juga istana. Boris Johnson pernah melakukan tindakan untuk menggantung lebih panjang di House of Commons, yang mana buat pertama kalinya dalam sejarah bagaimana mahkamah tertinggi bagi UK membatalkan keputusan itu. Bahkan dia dianggap sebagai memberikan maklumat, quote and quote, sebagai menipu Her Majesty Queen
Jadi apa yang berlaku di sana, isu tersebut daripada segi realiti undang-undang dan perlembagaan hampir pasti untuk tidak tercabarlah. Begitu amalannya. Macam mana kita cakap sekalipun, ada keunikan antara negeri dan negeri tersebut. Sejauh mana dalamnya penglibatan dalam eksekutif ke dalam apa, saya kira saya berikan bayangan jawapan begitu. Termasuklah yang di peringkat pusat, ke bawah dunia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, daripada satu sudut kita mungkin hasilnya itu tidak seperti apa yang kita mahukan, tapi jawapan yang selamat yang boleh kita bagi tahu adalah Baginda bertindak pada ketika itu. Dan mungkin kalau dia jawab di pihak istana, dia kata kalau kami terima lagi, pihak yang lain akan prolong the procedure sehingga tak akan habis sampai bila-bila. Okay? Yang ni bawa SD, yang itu bawa kenyataan media panjang. Jadi daripada undang-undang memang akan berlaku isu akademik yang begitu panjang. Berkaitan dengan TUN daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, seperti mana yang disebutkan oleh YB Khalid tadi, sampai satu tahap beliau pun juga mengakui bahawa benda itu silap. Okay? Dan saya secara peribadi saya katakan bahawa apa-apa tindakan yang bersalahan dengan prinsip, salah tetap salah. Saya walaupun Esko Armada, Esko Pemuda Nasional, beberapa kenyataan ataupun keputusan itu semasa jadi PM pun saya tulis secara terhormatlah. Saya kata minta supaya kita bukan masuk ke dalam politik ini untuk taat dan menelan setiap apa yang disebut oleh pemimpin. Hormat perlu ada, tetapi dalam waktu yang sama kita perlu kritikan. Dan untuk dipersalahkan, nanti daripada kalau katakan yang totok daripada Bersatu juga akan menjawab, apa salahkan kami saja. Kan? Benda ni takkan habis. Kita boleh untuk memulakan rantaian salah menyalah ni. Tapi yang kita tahu, ia juga ada kaitan seperti yang Khalid sebut tadi, daripada tindakan orang yang memang bercita-cita untuk merubah dan mendapat tempat yang lebih kanan di dalam kabinet. Okay? Dan itu dilihat daripada isu contohnya stabilan dalam negara, isu-isu sensitif dilanggar, tak ada orang kena hukum. Itu bukan buah kuasa Perdana Menteri, tapi di bawah kuasa Menteri Dalam Negeri. Tapi itu tidak berlaku. Okay? Dan secara terbuka, sebenarnya saya datang ke sini pun ada sebut kata ustaz yang main datang saya kena tindakan disiplin Dan bahkan saya secara terbuka di sini menyalahkan presiden saya. Kerana prinsipnya adalah anda salah, anda tetap salah. Terpulanglah nak jadi aku nak dihukum ke macam mana, kita serahkan urusan ini kepada Allah Ta'ala. Tetapi anak muda perlu untuk menyatakan perkara ini. Saya tak maki hamun, saya tak gunakan perkataan yang tidak bermaruah, tapi saya tak salah, tak salah. Salah tak salah. Dan mungkin juga kepimpinan Pakatan Harapan, sama ada untuk for the next general election, ataupun sama ada yang terdekat ataupun yang habis kepada mandat ini, perlu untuk berfikir bagaimana wajah-wajah baru yang kurang untuk diberi ataupun ada bebanan-bebanan politik ini daripada semua pihak sekalipun. Saya kalau tanya pada saya, untuk keadaan ini, glue itu ada pada Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mampu untuk meletakkan semua ini pada tempatnya. Tetapi kedua ini tidak akan boleh bersama dengan kita selama-lamanya. Kita perlu untuk mempersiapkan diri kita sebagai Pakatan Harapan, kepimpinan yang ada masa hadapan yang betul-betul teruji. Dan kalau semua itu nanti dahulu, perkara ini akan, daripada semua parti perlu menyediakan lapisan-lapisan baru yang terbukti untuk boleh memimpin, yang ada idea baru. Antara salah satu sudut kajian saya dalam akademik adalah bagaimana politik Indonesia, walaupun strukturnya berbeza, kerajaan itu akan sentiasa stabil kerana republik. Dia tak memerlukan kepada sokongan parti di bawah dia. Presiden once dapat, dia membentuk kabinet dia. Kalau semua partai pendukung itu menarik diri pun, dia kekal sebagai di situ. Tapi dia berani untuk melakukan gebrakan-gebrakan bahasa mereka, iaitu letakkan watak-watak muda. Setiap kali yang kena tangkap, rakyat datang letakkan bunga di hadapan kementerian, terima kasih kerana tangkap koruptor ni. Bayangkan, antaranya adalah Kementerian BUMN.
Itu GLC dia, di bawah Erick Thohir. Seorang bekas empunya ataupun presiden kepada Inter Milan, tak silap saya. Berani. Menteri Pendidikannya yang sangat muda, umur 30-an. Berani begitu. Jadi mungkin ada ijtihad baru di dalam Pakatan Harapan terhadap perkara ni. Wallahu a'lam. Untuk main blame game itu terus menerus, saya kira seronok lah. Kita tembak sana, tembak balik, tembak saya balik. Dan seronok lah kita cari buka kesalahan. Tetapi bigger game kita apa? Untuk dapatkan semula, memperbaiki yang kurang, dan juga untuk lebih berani membuat keputusan. Sebab dahulu kita buat keputusan yang elok untuk jaga hati sana sini pun kita kena. Kalau tanya pada saya, oh lanyak ganggu je. Sebab at the end of the day kita akan kena juga. Tapi adalah pertimbangan ketika itu, kebanyakannya baru masuk untuk menilai. Iyalah, kita pun kalau berada di situ, kita akan melakukan perkara yang sama. Tapi untuk tidak menafikan, tidak ada sesiapa, walaupun saya datang daripada persatu, kepimpinan tertinggi saya adalah Tun. Saya sebutkan pada diri saya bahawa kepimpinan itu tidak maksud. Pada hari yang mana kita perlu untuk memberikan kritikan, kita berikan kritikan. Dan itu yang memperkuatkan kita. Itu yang memperkuatkan kita. Dan ingat, semangat dan prinsip itu ada pada amanah. Ketika mana melanggar presiden, tokoh besar ulama kan? Dan itu yang sebenarnya amanah perlu junjung, kerana yang terbukti melawan secara en bloc itu tadi, secara pukal untuk melawan, melanggar parti, kira wali besar kan, adalah anda. Tapi dan itu jugalah kepimpinan dan juga di peringkat menengah dan juga di peringkat bawahan perlu ada jiwa yang sama pada ketika ini. Terima kasih. Wallahu a'lam.